بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-350 wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw farasikha shalla rak'atain rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu kata dia, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila keluar dalam perjalanan masirata 3 amyal, salasati amyalin 3 mil, atau farasikha ataupun farsakh, salla rak'atain, Nabi akan salat 2 rakaat. Rawahu Muslim. Amyalun atau farasikha syakkun minar rawi, syak pada rawi Syu'bah ibn al-Hajjaj, dia confuse sama ada farsakh ke ataupun mil, 3 mil ke 3 farsakh, 3 amyal ataupun 3 farasikha. Walaysa bayanan li mukhtalafil ahwal. Amyal wahidun mil, amyal tu jama' mufrad singular mil, wal mil huwa, dan mil itu 1600 meter lebih kurang, takriban. Tak pasti adakah dia sama dengan miles. Orang putih selalu guna miles kan? Miles, mil. Mil tu dikata lebih kurang 1600 meter. 1600 meter. Mile tu batu kan? Kalau terjemah mile batu kot terjemah kan. Farasikha jamak kepada farsakh. Wal farsakhu salasatu amyal. 1 farsakh 3 mil. 1 farsakh 3 mil. Kalau 1 farsakh 3 mil, kalau 3 farsakh 3 kali 3 9 mil. Wal mil wal farsakhun farisiyun mu'arrab. Mil dan farsakh ini perkataan Farisi mu'arrab yang dijadikan Arab. Maka dalam hadis ini adalah Rasulullah, kata Anas, dia keluar lebih kurang 3 mil ataupun 3 farsakh, maka Nabi akan qasarkan solatnya. Nabi akan qasarkan solatnya daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. 4 iaitu salat Zuhur, salat Asar dan Isya, maka dia jadi 2. Mil perkataan itu dalam Badrut Tamam ni oleh Al-Hafiz Al-Maghrabi. Badrut Tamam ni adalah syarah kepada Bulughul Maram juga. Badrut Tamam oleh Al-Hafiz Al-Maghrabi. Kita ada satu lagi yang masyhur adalah Subulus Salam. Subulus Salam Al-Amir As-San'ani. Al-Amir As-San'ani kalau disebut dalam Bulughul Maram wa qala fi syarhi, telah berkata dalam syarah, yang dimaksudkan dalam syarah itu adalah Badrut Tamam. Al-Badrut Tamam oleh Al-Maghrabi. Imam As-San'ani banyak ambil daripada Badrut Tamam. So Badrut Tamam ni ada dalam ada 7-8 jilid juga Badrut Tamam. Wallahu a'lam, dulu dikatakan kitab ni hilang.
Tapi wallahualam berikutnya ditemui dan telah dicetak. So Al-Badru Tamam juga Al-Maghrabi, dia menyatakan dalam syarah dia kepada Bulughul Maram, dan banyaknya Al-Amir As-Sana'ani banyak ambil daripada dia lah. So kata dalam Al-Badru Tamam ni, ma'khuzun minal milin nazar. Mil itu diambil daripada perkataan milun nazar. Milun nazar kata dia, yumil atau li'annahu yumilu anhu ala wajhil ardi hatta yafna idrakahu. Sejauh mata memandang. Mil tu kalau kita tengok sejauh mata memandang sampai dah hilang, ataupun dia kata sampai dah tak kenal laki ke perempuan. So kita nampak dari jauh ada orang, tapi kita tak pasti orang tu laki ke perempuan. Itu jauhnya mil tu. Itu asal perkataan mil. So mil diambil daripada perkataan itu. Itu milun nazar. Sejauh mata memandang sana tu. Itu perkataan mil. Walihada wa bihada qala al-Jauhari haddahu al-Jauhari wa qila hadduhu an yanzura ila shakhsin fi ardin mustawiyah fala yadri ahwa rajulun aw imra'ah. Berkata al-Jauhari, maka yang dikatakan mil itu adalah had penglihatan kita yang boleh mengenal, yang sehingga tidak boleh mengenal orang yang kita nampak tu lelaki ke perempuan. Itu mil. So kalaulah 1 mil lebih kurang macam tu, 3 mil, darablah. Tak tahulah kan, lagi jauh lah. So itu asal perkataan al-mil. Berkata An-Nawawi rahimahullah, huwa 6,000 zira'. 1 mil 6,000, 6,000 hasta. 6,000 hasta. Daripada hadis ni, maka Al-Imam Al-Zahiri ataupun mazhab Zahiriyah ambil secara zahir. Maka had jarak yang boleh untuk dikasarkan salat itu 3 mil. 3 mil. 3 mil ni, dan juga ulama yang lainnya, majority dalam masalah jarak ni, masafah ni, majority ulama Al-Maliki, Al-Syafi'i, Al-Hanabila, mereka mengambil hadis ni dan juga beberapa hadis yang lain untuk menentukan jarak minima yang boleh untuk dikasarkan salat. Itu jarak minima. Al-Imam Maliki atau mazhab Maliki dalam masyhur daripada mazhab 81 kilo. 81 kilo. Lebih kurang sama dalam Syafi'iyah juga, sama dengan Hanabilah juga, 3 mil lebih kurang 81 kilo. Lebih kurang 81 kilo majority. Al-Imam Abu Hanifah ambil hari perjalanan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, maka baru boleh qasar. 3 hari 3 malam. Dengan unta lah. Dengan unta. Had 3 lagi ambil lebih kurang mil tadi 81, dikira lah 3 mil lebih kurang 81 kilo. Berdasarkan hadis, nanti akan disebutkan beberapa hadis yang Nabi SAW menyatakan, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan untuk bermusafir 3 hari 3 malam melainkan ma'adhi mahram, melainkan dengan mahram. Dalam hadis yang lain, tidak halal bagi seorang perempuan bermusafir 1 hari 1 malam, lail wan nahar. Dalam hadis lain, tidak halal bagi satu orang perempuan bermusafir 1 hari ataupun 2 hari. So ada lafaz 2 hari, ada lafaz 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu para ulama ambil hadis yang kata 2 hari, dia kias ataupun dia ambil hadis sehari semalam itu dikira 2 hari. Lain 3 hari Abu Hanifah. 3 hari. So kalau dalam 3 hari lebih kurang 120 kilo. 120 kilo baru boleh qasar. 2 hari datang 81 kilo lebih kurang.
Sebahagian kata 1 hari. 1 hari bahagi lagi setengah, lebih kurang 40 kilo. 40 kilo. Isu masafah jarak yang diharuskan oleh para ulama untuk mengqasarkan salat ini, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Fathil Bari, banyak sangat perselisihan. Maka dinakalkan hatta Al-Imam Ibn Al-Munzir menakalkan sehingga 20 pandangan tentang jarak musafir yang boleh mengqasarkan solat. Yang pentingnya, dalam bab ni secara ringkas, 2, 1, menetapkan hari ataupun jarak. Yang kedua, balik kepada uruf. Balik kepada uruf. Yang menetapkan hari ataupun jarak ni adalah imam mazhab. Iaitu kita sebut tadi majority, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Maka menetapkan 81 kilo. Menetapkan Abu Hanifah 120 kilo. Maka itu pandangan mazhab. Para ulama sebahagiannya yang menyatakan tidak berdasarkan mazhab, dia kembali kepada uruf selain daripada mazhab-mazhab itulah. Sehingga yang terkini adalah Al-Muhaqqiq Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dan berikutnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, anak murid beliau lah, yang menyatakan isu ini kembali kepada uruf. Kembali kepada uruf. So, itu secara ringkas. Itu secara ringkas. Saya bacakan sikit tentang isu ni. Laqad kathurat aqwalul ulama fi tahdidil masafati allati, telah pun banyak pandangan para ulama yang menentukan masafah jarak yang boleh mengqasarkan padanya salat. Warrajihu annahu la hadda lizalika aslan. Warrajihu, dan yang rajihnya, la hadda lizalika, tidak ada had tentang perkara ini secara asalnya. Kenapa tidak ada asal? Kerana hadis yang kita baca ni seumpamanya adalah Rasulullah bila dia keluar perjalanan 3 mil ataupun 3 farsakh, salat 2 rakaat. Hadis ni dia tak bagi tahu mesti 3 mil. Dia tak bagi tahu mesti 3 farsakh. Dia menceritakan adalah Nabi itu bermusafir dalam 3 mil, kemudian Nabi salat qasar. Dia tak kata mesti 3 mil. Dia tak kata mesti 3 amyal ataupun 3 farasikh. Tidak mesti 81 kilo ataupun berapa-berapa. Nabi tak pernah sebut. Maka ini diceritakan oleh Anas. Anas cerita adalah Nabi bila keluar 3 mil, maka dia qasar. Dia pendekkan salat rubaiyah. Maka secara asalnya la hadda lidzalika, tak ada had tentang penetapan masafah jarak untuk ataupun jarak minima yang boleh untuk diwajibkan ataupun dikatakan seseorang itu boleh mengqasarkan solat. Ada buah hadis Abu Hurairah dan lain-lain, mereka pergi ke Makkah untuk menunaikan haji dan umrah. Itu tak ada isu lah, mana ada ulama khilaf daripada Madinah ke Makkah. Memang musafir lah. Hadis Anas atau hadis yang lain juga, apabila mereka nak pergi umrah, mereka sampai dekat Zulhulaifah, mereka qasar. So ini disebut begitu. Nabi tak pernah ada satu hadis yang menghadkan jarak masafah. Nanti akan ada juga datang dalam hadis bab kita ni, hadis dhaif. So secara asal tak ada. Illa ma summiya safaran fi lughatil Arab, melainkan dinamakan musafir itu dalam bahasa Arab, allati biha khatabahum alaihi salam, idh law kana limiqdari safar hadda ghaira ma zakarna lama aghfala alaihi salam bayanahu albattah wala aghfaluhum su'alahu alaihi salam anhu wala ittafaqu ala tarki naqli tahdidihi fi zalika ilaina. Kalaulah adanya penetapan jarak, maka dah tentu oleh syarak, maka dah tentulah syarak datang bagi penjelasan. Dah tentulah Nabi bagi penjelasan jarak sekian-sekian
qasar. Nabi tak pernah bagi tahu. So tidak ada dalam suatu hadis pun menetapkan jarak yang tertentu untuk membolehkan seseorang itu mengqasarkan salat. Berkata Syekhul Islam dalam fatwa, telah pun berselisih para ulama hal yakhtassu bi safarin duna safar. Telah pun ulama berselisih pandangan, adakah ini khas dengan satu musafir kepada satu musafir, atau satu musafir dengan satu musafir ada khas tentang musafir-musafir tertentu atau benda, ataupun yajuzu fi kulli safar, ataupun boleh untuk diqasarkan pada setiap kali safar. Wa adharul qawlain, dan yang paling zahir daripada dua qaul, annahu yajuzu fi kulli safarin, harus bagi setiap musafir, qasiran kana aw tawilan, sama ada musafir itu pendek ataupun musafir itu panjang, kama qasura ahlu Makkah, sebagaimana orang ahlu Makkah mengqasarkan khalfan Nabi bi Arafah wa Mina. Sehingga pada zaman Nabi dan lepas daripada zaman Nabi mereka mengqasarkan salat dekat Arafah dan Mina. Sedangkan Mekah dengan Mina dan Arafah berapa je jaraknya? Wa baina Makkah wa Arafah tahwa barid 4 farasikha. Dan lebih kurang Makkah Arafah lebih kurang baridun 4 farasikha. Barid 4 farsakh. Barid burdun. Barid. Maka daripada barid itu hatta mazhab Syafi'i pun mengatakan 4 barid. 4 barid itu maksudnya 81 kilo tu lah. 4 barid. Ataupun barid satu atau 4 farasikha, 4 farsakh. Wa aidan falaysa al-kitab wa sunnah, dan tidak ada di dalam kitab wa sunnah yang mengkhususkan safar tertentu, tidak safar yang lainnya. Tidak safar yang panjang, tidak safar yang pendek, dan tidak juga menentukan bolehnya berbuka puasa ataupun bertayamum. Walam yuhaddun Nabi, dan Nabi tidak pernah menghadkan masafatul qasar bihaddin. Nabi tak pernah menetapkan jarak untuk qasar dengan sesuatu had. La zamani wala makani, tidak ada zamani, zaman pun Nabi tak sebut, tempat pun Nabi tak sebut yang boleh qasar ni. Wal aqwalul madhkurah fi dhalika muta'aridah, dan pandangan-pandangan dalam yang disebutkan dalam bab ini bersaling muta'aridah, saling bercanggah. Laisa ala syai' minha hujjah, dan tak ada satu pun di antara itu boleh jadikan hujjah. Wa hiya mutanaqidah, kerana masing-masing orang ni berpandangan demikian, orang ni berpandangan demikian, orang ni berpandangan demikian. Wala yumkinu an yuhadda aw yahudda dhalika bihaddin sahih, dan tak boleh nak dihadkan dengan had yang sahih. Wa man qassama al-asfaru ila qasirin wa tawilin, dan sesiapa yang membahagikan musafir itu pendek ataupun musafir panjang, dan mengkhususkan hukum hakam tertentu, wa ba'duha bihadha, ataupun hukum hakam ini menentukan hukum hakam ini pula, wa ja'alaha muta'alliqatun bis safarid tawil, bersangkutan pula musafir panjang musafir pendek, falaysa ma'ahu hujjatun, tak ada hujjah, tidak ada hujjah, yajibur ruju'u ilaiha, tidak ada hujjah yang boleh dirujuk kepadanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala anhu, iaitu dalam Majmu'at Ar-Rasail wal Masail, ba'da an bayyana wad'u halil hadith, setelah dia menjelaskan ada satu hadis yang akan datang juga, ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah, dalam hadis tu kata, jangan kamu mengqasarkan salat kurang daripada 4 burud. Jangan mengqasarkan salat kurang daripada 4 burud. 4 burud. Barid 1, 4 burud. Min Makkah ila Usfan, dari Makkah ke Usfan. Hadis ini dhaif jiddan. Hadis ini dhaif jiddan. Bahkan disebutkan batilun bila syak inda a'immatil hadis. Batil tanpa syak di sisi para ulama hadis. Wa kaifa yukhatibu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahla Makkah bitahdid? Bagaimana Nabi
menyatakan kepada orang Makkah dengan had yang tertentu, tapi Nabi tak pernah sebut kepada orang Madinah had tertentu. Kemudian وأيضا فالتحديد بالأميال والفراسخة يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض. Dan berikutnya, penentuan kepada amyal wal farasikh, mil ataupun farsakh, memerlukan kepada mengetahui kadar jarak bumi itu. Mesti tahu. Wa hadha amrun la ya'lamuhu illa khasatun nas. Dan benda ni tak mungkin. Pada zaman Nabi sebut 4 mil. 4 mil. Bukan semua orang pandai mengukur. 4 mil. Berapa jarak tu? Ada je yang tak tahu. Tak semua orang tahu. Yang menceritakan itu Anas. 4 mil. Ataupun 3 mil. Yang menceritakan Abu Hurairah. Yang menceritakan para sahabat yang sebahagian besar yang lain tak tahu. Mana orang tahu had 1 mil lebih kurang berapa dan sebagainya. وَمَنْ ذَكَرَهُ فَإِنَّمَا يُخْبِرُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ تَقْلِيدًا. Sesiapa yang menyebutnya, maka dia menyebut tentang perkara ini secara taklid saja. وَلَيْسَ أَمْرٌ وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يَقْطَعُ بِهِ. Dan benda ini tidak maqtu' tidak qata', tidak qat'i. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يُقَدِّرِ الْأَرْضَ بِمَسَاحَةِ أَصْلًا. Dan Nabi bila dia musafir, dia tak pernah kira jalan berapa jarak. Dia tak pernah kira pun. فكيف يقدر الشارع لأمتي حدا لم يجري به له ذكرى في كلامه. Maka bagaimana syari' Allah menentukan suatu had yang Nabi tak pernah sebut pun. Wa huwa mab'utsun ila jami'in nas. Dan sedangkan Nabi itu diutuskan kepada seluruh manusia. Fala budda an yakuna miqdar as-safar ma'luman ilman 'amman. Maka dah mesti sepatutnya diketahui makluman miqdar, kadar jarak itu makluman ilman amman. Wa min zalika aidan annahu sabata bin naql as-sahih al-muttafaq alayh baina ulama al-hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi hajjatil wada' kana yuqassiru as-salah bi Arafah wa Muzdalifah wa fi ayyam Mina. Dan juga telah sabit secara naqalan yang sahih, yang muttafaqun alaihi, yang disepakati atasnya para ulama hadis. Nabi SAW dalam hajjatil wada', dalam haji yang akhir perpisahan, adalah Nabi mengqasarkan salat dekat Arafah, Nabi mengqasarkan salat dekat Muzdalifah, dan pada hari-hari Mina, fi ayyamin Mina. Wa kadzalika Abu Bakr wa Umar. Dan begitu juga Abu Bakar dan Umar dan selepas daripadanya. Wa kana yusalli khalfahum ahlu Makkah. Dan ahli Makkah yang mengikut haji wada' itu juga buat demikian. Qasar juga. Orang Makkah pun qasar. Wa lam ya'muruhum bit'itmamis salah. Dan Nabi tak arahkan orang Makkah untuk menyempurnakan salat. Fadalla hadha ala anna zalika safarun. Maka ini semua menunjukkan itu musafir. Walau orang Makkah pergi Arafah, Muzdalifah, ayyami Mina, dikira musafir. Wa baina Makkah wa Arafah baridun. Antara Makkah dengan Arafah baridun. Wa huwa nisfu yawm, iaitu setengah hari daripada perjalanan unta wal aqdam. Setengah hari je, tak sampai 1 hari. Setengah hari sampai. So itu juga dikira musafir, setengah hari. Sedangkan mazhab yang kita sebut tadi, yang paling rendah penentuannya 1 hari. 1 hari lebih 40 kilo. Lebih banyak daripada nisf hari ni, setengah hari. Yang majority 2 hari. 81 kilo. Abu Hanifah lebih lagi, 3 hari. 120 kilo. Wal haqqu anna as-safara laysa lahu haddun fil lughah. Maka yang haknya, yang benarnya adalah safar itu tidak ada had di dalam lughah, dalam bahasa. Wala fi syara', tidak juga dalam syara'. Fal marji'u fihi ila al-'urf. Maka kembali kepada uruf. Fama kana safaran fi 'urfin nas.
Kalau secara uruf manusia itu orang kata itu musafir, maka dikira musafir. Fahuwa safar alladhi 'allaqa bihi syari'ul hukum. Wa tahqiq hadha al-bahth الهام تجده في رسالة ابن تيمية المشار إليها آنفا فراجعها. Dan semua ni disebut oleh Syekh al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu. Dan Allah sebut wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junah. Darabtum musafir, tapi tak beritahu musafir berapa jauh yang dikira musafir. Wa ahsanu ma warada fi at-taqdir ma rawahu Syu'bah an Yahya ibn Yazid al-Hannai qala سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. Yang terahsan, yang terbaik, yang menyatakan tentang takdir, lebih kurang kadar hak yang musafir ini, hadis yang kita baca tu, hadis Anas, apabila dikatakan adalah Rasulullah keluar lebih kurang perjalanan 3 mil ataupun 3 farzah. Syakun pada rawi, syak pada rawi, iaitu Syu'bah, hadis Muslim. Fa in qultu mahallu dalil fi nahyi al-mar'ati 'an as-safar tilka al-masafatu biduni mahram huwa kaunuhu sallallahu alaihi wasallam dhalika safaran qultu tasmiyatuhu safaran la tunafi tasmiyatuhu ma dunahu safaran. Berikutnya, antara dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i, oleh mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanbali, mazhab Maliki adalah hadis yang kita sebut tadi, iaitu tidak halal bagi seorang perempuan bermusafir 3 hari 3 malam. Tidak halal bagi seorang perempuan bermusafir 1 hari semalam. Dan tidak halal bagi seorang perempuan bermusafir 1 hari atau 2 hari melainkan bersamanya mahram. Maka itu dalil yang digunakan oleh ulama fiqh ataupun Asy-Syafi'i, Al-Hanbali, Al-Maliki, menyatakan bahawasanya itu kadar yang dikatakan safar, iaitu sama ada 2 hari ataupun 3 hari, maka itu dikira musafir. Daripadanya datang yang kita kata tadi tu 81 kilo. 3 hari Abu Hanifah 120 kilo. Maka mazhab menentukan berdasarkan hadis Nabi tak bagi perempuan bermusafir dalam tempoh yang disebutkan itu melainkan dengan mahram. Sebawah daripada itu, kurang daripada 1 hari 1 malam, maka dia boleh berpergian, itu tak nama musafir. Maka dia boleh pergi tanpa ada mahram. Lebih daripada itu, mesti ada mahram, dikira musafir. Perempuan yang kena mahram ni, bila dia musafir saja. Ada orang tanya, Ustaz, habis perempuan nak pergi beli barang dapur macam mana? Siapa kata tak boleh? Boleh. Yang tak dibenarkan adalah pergi musafir. Bukan pergi kedai runcit, beli barang dapur. Pergi kedai runcit, ambil anak sekolah. Mak dia ambil, perempuan ambil. Boleh tak? Apa masalahnya? Kerana itu tidak dikira musafir. Yang nak mahram ni bila musafir. So, dia kata tadi, mahallud dalil dalam hadis melarang wanita untuk bermusafir itu dikira masafah qadar hak yang dikira musafir yang tadi tu, yang boleh diqiyaskan kepadanya untuk mengqasarkan salat. Hadis itu tidak menafikan musafir kurang daripada itu. Maka ulama sebahagian melihat kepada hadis itu tidak semestinya bermakna kurang daripada itu tidak bermaksud musafir. Maksudnya kurang daripada hadis yang disebutkanlah. Seperti setengah hari tadi tu. Kalau dia berjalan setengah hari, maka hadis itu tidak menafikan bagi orang yang berjalan setengah hari dikira musafir. وفي الروضة بحذف أقول مسألة أقل السفر قد اضطربت فيها الأقوال. Dalam masalah penentuan had minima musafir ini
telah pun banyak sangat percanggahan pandangan dalam masalah ini. Wa tala fiha niza', dan panjang perselisihan dalam bab ini. Wa tasha'abat fiha al-mazahib, dan daripada ini itu terpecah banyak mazhab. Wa laysa fi dhalika syai' yastanadu ilaih, dan tak ada sesuatu pun yang boleh disandarkan kepadanya. Hatta mazhab Maliki kata 81 pandangan, 81 kilo itu yang masyhur. Ada lagi pandangan yang tidak masyhur dalam mazhab Maliki, yang kurang lagi daripada yang disebutkan 81 kilo. Ada yang kita sebut tadi 40, ada yang disebut tadi dalam 81, ada yang disebut kurang daripada itu. Banyak sangat. Illa mujarradu qaulur ruwat, hanya bersandar kepada kata-kata rawi tentang Nabi mengqasarkan salat itu fi kada min dun bayan li miqdar yarji'u ilaih. Nabi bermusnad sekian-sekian, Nabi qasar tanpa menyebutkan qadar yang nak dirujuk kepadanya. Wa asrahu ma fi zalika ma qalahu ba'd ruwat, maka yang jelasnya yang disebut sebagai rawi yang hadis yang kita baca itu je yang dijadikan sandaran utama, rujukan, iaitu 3 amyal ataupun 3 farasikha. Hakadha ala syak, dan itu juga atas syak, ma'annahu lam yubayyin miqdarul masafat allati hiya intiha'u safar wa ghayatu ma waqa'a at-ta'wil alayhi ahadith la yahillu limra'atin. Lakin la mulazamatu baina i'tibar al-muhrim lil-mar'ati المحرم للمرأة وبين وجوب القصر على غيرها من المسافرين لأن علة المشروعية المحرم غير علة مشروعية القصر. Sehingga para ulama melihat kepada hadis itu illah diharamkan perempuan untuk musafir melainkan dengan mahram, itu illahnya lain dengan illah penetapan jarak dalam masalah qasar salat, tak sama. Falhasilu, maka hasilnya annal wajib ar-ruju' ila ma, yang wajibnya adalah merujuk kepada ma yasduqu alaihi ismu safar syar'an aw lughatan aw 'urfan li ahli syara', maka balik kepada uruf disebutkan tadi tu. Fama kana darban fil ardi yasduqu alaihi annahu safar wajaba fihi al-qasr, maka kalau sekiranya pemusafiran itu dinamakan musafir, maka dia wajib qasar. So ini tentang masalah penentuan ini. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa qad sahha an Ibni Umar al-qasru fi aqalli min al-barid, telah sahih daripada Ibnu Umar, dia telah mengqasarkan salat kurang daripada barid, kurang daripada al-barid. Yang tadi sebut 4 barid, 4 burd, tapi Ibnu Umar pernah mengqasarkan kurang daripada barid, itu 1 barid. Fa akhraja Ibnu Abi Syaibah, dalam Ibnu Abi Syaibah daripada Muhammad ibn Zaid an Ibni Umar, daripada Ibnu Umar, qala taqsur salah, dia mengqasarkan fi masirati 3 amyal, lebih kurang 3 mil. Summa rawa an Muharib ibn Dathar qala sami'tu Ibnu Umar yaqul inni la usafiru sa'ati min an-nahar wa aqsir. Dalam diriwayatkan daripada Muharib ibn Dathar, qala sami'tu Ibnu Umar, aku mendengar Ibnu Umar kata, aku bermusafir lebih kurang dalam 1 jam daripada siang hari, aku qasarkan salat. Pendek ya. Wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih sebagaimana disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian diriwayatkan daripada Nafi' daripada Ibnu Umar, annahu kana yuqimu bi Makkah fa idza kharaja ila Mina, adalah Ibnu Umar muqim dekat Makkah. Apabila dia keluar ke Mina, dia pendekkan salat, dia qasar. Dia dah muqim kat Mekah, kemudian dia pergi Mina, dia qasarkan salat. Wa isnaduhu sahihu aidan, sanadnya sahih. Wa qala Thawri sami'tu Jabala ibn Suhaim sami'tu Ibnu Umar yaqul, ini juga riwayat Ibnu Umar, law kharajtu milan, kalau aku keluar 1 mil, milan, aku qasarkan salat. Kata Ibnu Umar 1 mil. Tadi Anas kata 3 mil Nabi qasar. Itu menunjukkan bahawasanya hadis itu tidak menunjukkan kurang daripada itu, dia tidak qasar.
Zakarahu al-Hafidhu wa sahahahu. Disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar juga, dia disahihkan. Qultu ay syekhina hafizahullah rahimahullah, berkata Syekh Al-Albani, wa hadhihi al-asar an Ibnu Umar, dan asar daripada Ibnu Umar ini aqrabu ila sunnati, lebih dekat kepada sunnah, ala ma sabaqa bayanahu qabla hadithain, seperti yang telah dijelaskan. Qultu walladhi qabla al-hadithain hadis Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, dan dua hadis yang telah dinyatakan sebelum hadis Ibnu Umar ni tadi adalah hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar juga. Kana la, adalah Nabi la yuqassaran, tidak mengqasarkan, fi aqalli min arba'ati burud, kurang daripada 4 burud. Wa 'allaqahu al-Bukhari, Imam Bukhari sebut secara mu'allaq. Maka secara khulasahnya, balik had yang kita sebut tadi, tidak ada had bagi masafah, tidak ada had bagi jarak yang mengharuskan ataupun mewajibkan untuk mengqasarkan padanya salat. Maka ia balik kepada ma yusamma safaran lughatan. Maka isunya balik kepada musafir secara lughah, musafir secara uruf. Ma kana darban fil ardi, apa-apa yang dikira musafir secara bahasa dan secara uruf, maka dia dikira musafir. Orang tanya, Ustaz, kita dah beritahu dah ni semua ni, tak ada jarak, tak ada jarak, la hadda, tidak ada had, jarak yang membolehkan untuk mengqasarkan solat, balik kepada lughah, bahasa, atau balik kepada uruf. Orang pun tanya, Ustaz, habis itu berapa? Habis itu berapa kilo? Kalau dah gitu soalannya, kalau dah dijelaskan pun masih susah untuk menentukan. Dah kata dah, dalam secara asalnya tidak ada hadis yang menetapkan jarak tertentu untuk membolehkan seseorang itu dikira musafir, maka dia balik kepada lughah, bahasa, atau balik kepada uruf setempat. Yang dikatakan musafir itu musafir, musafirlah. Kalau lah uruf tu kata itu tidak musafir, maka tidak musafirlah. Tak boleh juga. Dia pun tak faham-faham. Susah Ustaz, kita pun pening kepala, kan? Maka pakailah pandangan mazhab, tak ada masalah. Pandangan mazhab 81 kilo, 2 marhalah. Ha? Kalau 4, kalau 3 kan? Susah je nak menentukan tu. Sebab tu kira balik ikut perjalanan sehari semalam berapa. Maka takdirlah perjalanan 1 hari, unta boleh berjalan lebih kurang 8 jam contohlah. Begitulah cara kiranya. Itu zaman ni awal tu kena guna unta lah. Zaman sekarang naik kereta. Pergi Ipoh, tak ada orang pergi Ipoh pagi sampai malam baru sampai, tak ada. Melainkan dia duduk kat render tidur, Ustaz. Melainkan jam hari raya, tu takkan nak tunggu jam hari raya bagi orang musafir. Sehingga sebagai para ulama sebut 40 kilo. 40 kilo saya pergi IJN pun kamu musafir dah. Daripada Semenyih ke IJN ataupun daripada Sungai Buloh ke IJN dah 40 kilo dah. Boleh musafir dah. So kita kata, balik kepada uruf. Pergi daripada Sungai Buloh, pergi kerja dekat IJN ataupun KL. Ini tak nama musafir lah. Tak ada orang kata tu musafir. Kira memang tak kira musafir, Hak kira musafir macam mana? Dah siap beg, dah mungkin kita pun tak berapa tahu berapa hari nak duduk, bawa pula prepare beg semua, bawa mungkin bekalan, bawa air masuk kereta. Tu mungkinlah musafir.
Tapi dia nak pergi genting je. Siapa kata? Dia nak pergi genting je. Duduk gombak. Duduk gombak naik genting. Musafir. So balik kepada uruf. Ataupun balik kepada niat. Orang tu nak musafir ke tak? Susah ustaz nak tentu. Payah-payah. Ikutlah 2 marhalah. Selesai masalah. 81 kilo. Hak tu yang dilihat oleh ulama fiqah. So, dari sudut nak praktikalnya, memang kita bagi tahu secara mengajinya begitulah. Secara mengajinya balik kepada uruf. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan secara had yang Nabi sebut, tak ada dalil. Tapi secara orang awamnya memang susah kalau kita kata gini, memang susah. Dia pun tak tahu macam mana cara nak kiranya, dan dia pun tak tahu. Hatta orang Malaysia pun dia tak tahu tu musafir ke tak. Ada orang dia kata, kita pergi balik hari je takkan musafir. Dia faham gitu. Dia faham kalau pergi balik hari tak kira musafir. Sedangkan itu tidak dikira. Tak kira lah kau balik hari ke. Yang penting kalau musafir lah. Tapi susah untuk dia menentukan benda tu. Maka kita kata, pakailah pandangan mazhab, 81 kilo musafir. Senang. Tak payah pening-pening kepala. Mana nak start kira 81? Mana nak start kira? Daripada rumah ke? Daripada keluar kawasan perumahan dia. Kalau berdasarkan hadis yang kita baca sebelum-sebelum ni, seperti hadis hadis Anas, hadis Abu Hurairah, hadis para sahabat yang bila dia keluar daripada Madinah sampai Zulhulaifah. Hak ni dia kira apabila dah tak nampak bangunan Madinah dah. Bila dah tak nampak perumahan dekat Madinah, dikira start musafir. Atau dikira zaman sekarang, ataupun dikira kalau kita keluar daripada rumah tak dikira lagi. Tapi kita keluar dari kawasan rumah kita. Bukan kawasan rumah kita untuk maksudnya rumah kita, pagar kita, tak. Taman kita ataupun mukim kita tu. So baru start kira 1. Kalau dia keluar baru pergi ke kedai yang dia biasa pergi tu masih dalam kawasan perumahan dia tu, tak dikira lagi. So dia keluar sampai dah keluar, mungkin dah ini masjid ni masjid qaryah berikutnya. So boleh dikira daripada situ start 1. Sampailah tempat yang dia nak tuju tu, kalau melebihi 81 tu qasar lah. So ini tentang jarak yang diharuskan untuk musafir. Ada apa nak tanya? Kalau dia was-was, cukup tak cukup? Kira lah. Gunakan Google Map. Ayo. Agak-agak lah. Agak-agak. Dia keluar daripada Ipoh, kalau dah sampai Tanjung Malim. Tapah. Kalau sampai Tapah, berapa kilo? Kalau sampai Tapah pun dah kira boleh dah. Walaupun kalau ikut highway, Tapah setengah jam je. Nah, kalau ikut jalan dalam, dulu lebih kurang 40 ke sejam lah dulu jalan dalam. Kalau dia pergi daripada KL ke Pening 3 jam je. Tak kira lah. Yang penting masafah telah pun capai.
Dia tak kira naik flight ke apa ke, perjalanan dia jauh. Zaman sekarang tak dikira oleh kerana kereta aircon macam sebut lah. Kereta aircon, kereta naik kereta api laju dan sebagainya. Itu tidak menafikan bolehnya qasar. Jarak tu dipendekkan disebabkan teknologi. Tapi dia tak pendek. Jarak tu gitulah jarak dia. Jet tempur. Berapa minit je. Qasar. Qasar lah. Yang diambil tibar masafah tu. Masafah. Bagi yang mengikut pandangan mazhab lah. Bagi yang mengikut pandangan mazhab. Sebagi mereka yang mungkin dia rasa Ustaz lagi marah pula kata mujtahid. Dengan ilmu dan dia yakin bahawasanya jarak sekian dikira musafir. Dan dia dah belajar dan dia yakin. So ikutlah, tak ada masalah. Tinggal lagi macam kita sebutlah. Had tu bukan pandangan yang mazhab yang masyhur. Mazhab yang masyhur menentukan had. Yang akan datang akan masuk hadis tentang penentuan pula hari. Berapa hari yang boleh dikira ataupun masih boleh seseorang itu mengqasarkan solatnya? 4 hari ke? 5 hari ke? 19 hari ke? 18 hari ke? Itu pun pening kepala. Wallahu a'lamu bissawab. Nanti kita sambung. Apa dia? 300 yang mana? Hari ini 350. Hari ini kita baca hadis 350 daripada Anas. Adalah Rasulullah SAW apabila dia keluar dalam perjalanan 3 amyal, 3 mil ataupun farasikha, 3 farsakh, maka dia salat 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat. Adapun macam yang lepas kita ada sebut tentang 2 rakaat tak 2 rakaat ini pada asal tak asal lah, dia yang lalu lah. Adakah 2 rakaat ini asal salat ke? Adakah dia qasar ke ataupun asal salat? Itu pun sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama lah. Sehingga di sisi Imam Ahmad Ibn Hanbal, salat Jumaat 2 rakaat itu dikira asal pensyariatan. So bila dikira asal pensyariatan, dia sama macam salat raya, dia sama macam salat kusuf. Dia dua tu adalah pensyariatan, bukan qasar dan bukan menggantikan zuhur ya. Pada hari Jumaat disyariatkan Jumaat. Pada hari Jumaat disyariatkan Jumaat 2 rakaat, dan 2 rakaat itu memang Allah yang menentukan 2. Sebab itu datang lagi pandangan Jumaat tak boleh dijamak dengan asar. So di situ pandangannya, tapi itu khilaf di kalangan ulama jugalah. Majority bab yang qasar ni adalah bab rukhsah. Majority bab rukhsah. Wallahu a'lamu bissawab. Dia musafir. La yahillu lifratin. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk bermusafir 1 hari ataupun 3 hari ataupun 1 hari semalam, melainkan illa ma'adhi mahram, melainkan bersama dengan mahram. Macam mana tah? Kena buang kerja. Ajaklah suami dia pergi. Ajak anak dia pergi. Bukan anak kecil tu. Ada keringanan dalam pandangan mazhab perempuan yang kalau aman. Atau pula dalam perbahasan hadis yang seseorang wanita, sehingga seorang wanita yang bermusafir daripada Madinah ke Yaman tu kan.
dan aman daripada fitnah. Maka sebagai ulama menggunakan hadis tu, aman daripada fitnah, maka dia boleh memusafir. Wallahu a'lam khilaf. Ada pandangan kata kalau sekiranya dia pula keluar dengan perempuan-perempuan yang diyakini agamanya dan terpelihara, maka boleh. Wallah. Suruh laki dia hantar. Laki dia cuti, so laki dia hantar kat tempat tu. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i, kalau dia niat lebih daripada 4 hari, dia dikira mukim. So dia tinggalkan bini dekat situ, laki dia balik lah pergi kerja. Ui, ni helah ni. Yelah dalam mazhab dalam mazhab Syafi'i nanti akan datang lah. Kalau kita berniat nak duduk di suatu tempat lebih daripada 5 hari. Kalau kita duduk dalam 3 hari, tak termasuk hari masuk hari keluar, kita boleh qasar kan? Kita namanya musafir. Kalau kita pergi ke suatu tempat itu dan berniat untuk duduk di situ seminggu, 7 hari, sampai saja kat tempat itu tak dikira qasar. Habis. Dia dikira hukum asal muqim. Sehingga sebahagian para ulama sebut antara dalilnya adalah Nabi sebut kalau siapa dengar azan kena pergi. Maksudnya siapa sami'an nida, siapa yang dengar azan, dia pergi musafir. Sampai kat satu tempat dia duduk kat situ dan dekat dengan masjid azan, dia kena pergi. Sebab hadis itu umum. Dia kena kepada orang yang musafir dan dia kena kepada orang yang mukim. So dia kena solat. Sehingga daripada itu para ulama ambil hukum tadi tu. So kalau dia telah pun berniat untuk duduk dekat kawasan itu lebih daripada 4 hari ataupun 5 hari dah, dia dah kata 7 hari dah, maka dia tak boleh qasar dah. Dia dikira mukim. Walaupun di sana pandangan yang lebih kuat, yang rajih selagi mana. Itu pun kalau sekiranya dia pergi situ dia tak tahu nak duduk berapa hari, tu dikira musafir lah. Tapi kalau dia dah tahu dah, dia pergi kursus 7 hari. Kursus 7 hari sampai dekat tempat tu dia tidak musafir dah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i. Selesai tak masalah dia? So dalam perjalanan suruh lagi dan tau. Dalam perjalanan dia musafir. Tak gitu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Balik kampung, balik pula kepada isu adakah rumah kampung dia itu rumah dia. Sehingga sebab yang kita belajar sebahagian yang rumah asal atau rumah mak bapak kita tu adalah rumah kita juga. Sehingga bila sampai rumah mak bapak dah tak boleh qasar dah. Pun ada juga. So itu juga masih khilaf lah, tak ada dalil yang jelas tentang masalah tu. Sebab Nabi SAW pergi Mekah. Dan itu tempat asal dia, kampung dia, tapi Nabi qasar. Dan seseorang boleh pula tu ada 2 tempat mukim. Dia beli rumah kat Terengganu satu, dia beli rumah kat Ipoh satu. Dia ada rumah kat Ipoh, dia ada rumah kat Terengganu. So bila sampai je rumah kat Terengganu tu, dia ke rumah dia lah, dia kata musafir. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.